mereka ni ada kepakaran untuk menipu daya dan begitu meyakinkan sekali. Dan untuk mendapatkan maklumat bagaimana modus operandi dan sebagainya, kita nak bersama dengan SAC Victor Jansos yang juga merupakan Timbalan Pengarah Siasatan Jenayah Cyber dan Multimedia Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman untuk berkongsi tentang perkara yang kritikal ini. Sebab kita tidak mahu lebih ramai yang terjerat jadi mangsa dan yang dapat hanya kerugian, kerja apa semua tak ada, yang dapat hanya kekesalan sahaja. Betul. Jadi Tuan berada di talian, Tuan Victor. Selamat pagi. Tuan? Dapat dengar kami, Tuan? Tuan Victor? Tuan Victor dengar suara saya? Dengar. Okey, dapat. Baik, tadi kita berbincang memberi betul. antara laporan penting berkaitan dengan isu ini. Tawaran kerja palsu di laman sosial nampak meyakinkan, nampak organisasi yang nampak wujud ya. Tetapi bila mana melibatkan urusan telah pun diberikan, maklumat penting, akhirnya diperdaya. Hubung-hubung semua tak dapat. Jadi tertipu. Biasanya Tuan, apa modus operandi yang paling banyak digunakan dalam kalangan scammers ini untuk perdaya mangsa? Mungkin dapat Tuan perincikan lagi. Silakan. Okey, saya mengucapkan terima kasih pada MHI dan TV3 kerana memberi ruang saya untuk temu ramah pada pagi ini. Biasanya kita kesan sindiket tawaran kerja kosong ini pada Februari tahun yang lalu. Jadi biasanya sindiket menggunakan kemudahan internet ataupun media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan kadang-kadang mereka membuat pengantaran iMessage ataupun SMS untuk menawarkan kerja sebagai agen serikat untuk membeli barangan di platform e-dagang yang penuhnya untuk meningkatkan rating ataupun penjualan produk serikat lah. Jadi banyakkan mangsa nih akan menerima message melalui WhatsApp dan diberikan satu link platform lah untuk memilih barangan yang perlu dibeli. Di mangsa akan diberi beberapa tugasan yang mana perlu diselesaikan dalam tempoh masa yang diberikan oleh sindikatnya lah. Jadi mangsa diarah untuk mengantar gambar-gambar produk yang telah pun dipilih kepada suspek, dan kemudian mangsa diarahkan untuk membuat pembayaran bagi produk yang dipilih lah, ke akaun-akaun Mio yang diberikan oleh suspek. Jadi bagi meyakinkan mangsa bahawa ini adalah pekerjaan yang sah, pada peringkat awal apabila setiap pembelian yang dibuat ini scammers ataupun sindiket ini akan membuat bayaran semula pada harga barangan tersebut dengan tambahan komisi antara 5% hingga 8%. Jadi dengan bayaran ini pembeli-pembeli tadi ataupun mangsa-mangsa tadi percaya bahwa ini adalah satu pekerjaan yang betul. Di proses pembelian dan bayaran ini, bayaran semula ini akan berulang-ulang. Dimulai dengan produk yang paling murah ataupun barangan yang harganya murah sehingga barangan yang mahal. Jadi tugasan ini juga perlu diselesaikan menurut masa. Dan itu antara modus operandinya, dan kita lihat antara janji-janji manis oleh golongan scammer ini adalah, kalau kita lihat di sini juga antaranya adalah tawaran gaji yang tinggi, dan gaji yang dibayar adalah bukan ringgit Malaysia, dan juga komisen-komisionnya. Kalau kita lihat juga modus operandinya pada permulaannya sekali dua dibayar komisen itu, tetapi apabila dah lihat kita ini tertipu, ianya menyebabkan golongan scammer ini meminta lebih lah. Dan kalau kita perhatikan juga sepanjang PKP ini, statistik menunjukkan peningkatan lah di mana golongan-golongan ini memang tertindas tentang perkara ini. Dan kita nak tahulah kan, Fetri, macam mana agaknya kita nak tahu yang kita ini dah tertipu. Itulah dia. Mungkin pada peringkat awal mereka diberikan janji yang manis, kemudian diminta untuk serahkan dokumen penting seperti kad pengenalan ataupun mungkin salinan akaun bank dan sebagainya. Dari situ dah wujud peringkat demi peringkat, step by step yang mendorong kepada akhirnya membawa kepada kerugian dan penipuan. Baik, kita kembali bersama dengan Tuan Victor untuk lebih lanjut berkongsi. Dan sama seperti virus bermutasi kan.
penjerang yang juga sama. Mereka ni pandai dan licik untuk memperdaya mereka yang berkaitan. Betul. Kalau dulu dia kata, okey, yang ni tak boleh pakai. Jadi, apa teknologi baru yang boleh mereka ni? Dan ternyata kalau macam di luar negara, saya ambil contoh macam di Afrika, memang ada satu sekolah untuk melatih mereka ini. Sama ada dengan skema yang berkaitan dengan cinta, dengan kewangan dan sebagainya. Jadi, sentiasa ada kumpulan yang betul-betul tahu, kena kaji macam mana nak perdayakan ini. Jadi, golongan yang suri rumah yang ada masa, kemudian pelajar, jadi mangsa mereka. Jadi golongan skema ini memang menjadi kreatif lah kan dalam nak menipu orang ni. Okey, kita cuba untuk bagi Tuan Victor semula sebab tadi kita mengalami sedikit gangguan audio. Tuan Victor? Tuan Victor? Ya, saya. Okey, dengar. Okey. Ya, Tuan Victor, okey, kalau kita lihat tadi Tuan Victor dah kongsikan tentang modus operandinya. Okey, contohlah anda kata kalau ada di antara kita ni yang sekarang ini berada dalam fasa macam nak kena tipu ini. Macam mana kita nak tahu ataupun nak detect, nak kesan yang diri kita ini dah mulai rasa macam ditipu ini? Bagaimanakah caranya, Tuan Victor? Tuan Victor? Tuan Victor boleh tak cakap kuat sikit sebab kita masih lagi tidak mendengar suara jelas Tuan Victor sekarang ni. Sekali lagi Tuan Victor. Masih dalam gangguan teknikal saya kira. Kita cubalah untuk mendapatkan ketersambungan dari segi audio. Baik, kita juga kasihan sebab mereka ni kadang-kadang ada tabungan yang penting, tabungan kecemasan seperti tabung haji ke, ASB dan sebagainya. Terpaksa mereka ambil sikit demi sikit ataupun sebab mungkin katanya pelbagai modalnya sedikit, jadi mereka pun diberikan wang tertentu. Jadi katanya dalam masa beberapa hari akan dapat balik. Ya, betul. Dan kata hanya perlu kerja dari rumah. Jadi beberapa tagline yang mereka gunakan itu begitu menarik perhatian. Kerja dari rumah, kemudian dengan modal yang rendah dan sebagainya. Tetapi mereka diminta untuk serahkan dokumen penting itulah. Jadi katanya nanti kalau dapat nombor sekian, mereka kena hubungi balik. Jadi akan dibawa daripada satu peringkat ke peringkat sampailah terpedaya bila call semua tak dapat. Baik. Okey, kita sekali lagi lah cuba untuk bagi Tuan Victor. Tuan Victor? Okay. Ya, boleh dengar. Ya, boleh dengar. Okey. Tuan Victor mungkin boleh sambung balik perbincangan kita, apa yang ingin Tuan Victor katakan ataupun sampaikan tadi. Silakan Tuan Victor. Tadi kalau kita tahu bahawa kita ini terlibat di dalam bayaran-bayaran tadi dan apabila mereka memberi alasan yang berbagai-bagai. Okey. Untuk tidak memulangkan ataupun membuat bayaran kembali kepada mangsa-mangsa ini tadi, itu ialah salah satu rate yang kita beri kesan sebenarnya bahwa itu adalah berunsur-unsur scam. Jadi kalau kita dah sedar yang itu, kita cepat-cepat berhenti dan membuat laporan polis. Tuan Victor, kalau anda kata kalau kita ni dah tertipu, chances ataupun peluang untuk kita nak dapatkan balik duit kita itu ada tak, Tuan Victor? Kalau kita sedar bahawa cepat dan membuat serta memaklumkan kepada pihak polis, mungkin keberangkalian untuk kita mendapatkan kembali uang itu ada. Tapi kalau kita lewat, biasanya uang-uang ini dipindahkan daripada mule account ke satu mule dengan cepat. Jadi inilah sebenarnya cabaran yang kita alami. Jadi untuk memastikan bahwa duit ini diperoleh dengan berjaya, kita perlu maklumat yang begitu pantas karena kita memerlukan kerjasama daripada pihak tim. Baik. Baik Tuan, jadi mereka yang terpedaya ini bagaimana boleh terjebak sampai serahkan kewangan mereka, butiran yang peribadi yang sulit ya. Mungkin ada terlatih sikit skema ni yang betul-betul profesional dalam melakukan kerja jenayah ni. Sehingga kan mereka yang ada tabungan yang kritikal seperti dalam tabung haji mereka, dalam ASB mereka keluarkan untuk memberi jumlah tertentu kepada jenis pekerjaan yang ditawarkan daripada pihak skema ini. Saya tidak dengar dua soalan tadi. Oh, tak dapat dengar Tuan ya? Macam mana mereka boleh terjebak sampai begitu sekali sedangkan dah ada kita dah banyak kempen kesedaran, kita dah banyak sekali memberi maklumat, namun mereka boleh serahkan terperinci maklumat peribadi mereka, kad pengenalan, maklumat bank yang semualah
sampai skamer boleh manipulasi hal peribadi mereka itu? Kalau kita tengok dalam dunia internet sekarang ni, data-data kita boleh diperoleh di mana-mana sebenarnya, sebab kita sendiri yang memberikan data-data itu. Misalnya kita sign up dengan apa-apa aplikasi ataupun website ataupun media sosial dan sebagainya. Jadi daripada keadaan inilah di mana scammers ataupun pihak sindiket boleh memperoleh data-data kita, ya kan? Data-data kita ini semuanya tersebar. Saya bagi satu contoh, misalnya dalam FB, data-data kita sendiri yang beri, kita maklumkan kepada orang ramai, kita maklumkan kepada sesiapa. Dan bagi mereka yang tidak mempunyai niat untuk membuat penipuan ini, memang data-data ini tidak penting. Tetapi bagi sindiket ataupun skema, data-data ini penting untuk dia gunakan di kemudian hari. Itu antara salah satu kaedah di mana pihak sindiket ataupun skema ini mendapat maklumat-maklumat kita lah. Dari pihak PDRM sendiri, apakah langkah tindakan yang harus dibuat bagi mengatasi permasalahan yang berlanjutan sehingga kini, Tuan? Okey, yang kalau kita tengok dah banyak kali dah sebenarnya pihak PDRM dan juga agensi-agensi yang lain ini mengadakan kempen-kempen pencegahan. Yeah. Jadi kalau kita tengok pencegahan yang kita buat pada tahun lalu, pada bulan Februari November, selama 1 bulan kita mengadakan kempen supaya mangsa-mangsa ataupun rakyat kita tidak menjadi mangsa kepada scammers ini lah. That's why kita telah pun di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial ini telah pun mewujudkan 4 produk untuk membantu para mangsa ataupun para orang ramai untuk mengenali lah. Salah satunya adalah Simak Mule. Dan saya percaya bahwa sudah ramai dah masyarakat kita mengetahui apa itu Simak Mule. Itu yang pertama. Yang kedua, kita telah pun juga tubuhkan CCID Scam Response Center ini. Dan orang ramai boleh menghubungi lah di talian 032610 1559 dan juga 1599 untuk memberikan apa-apa maklumat ataupun nasihat ataupun pertanyaan berkaitan dengan apa-apa pun scam online inilah. Dan kita juga ada menawarkan CCID info lain, yaitu pertanyaan-pertanyaan ataupun saluran maklumat secara WhatsApp sahaja, yaitu di 013 2111 222. Dan pada masa yang sama juga pihak kami juga ada mewujudkan satu FB, yaitu Cybercrime Alert, di mana setiap MO yang kita pesan dan kita siasat, kita akan pamerkan di Facebook ini untuk sharing secara data live kepada orang ramai lah, supaya mereka aware lah. Okay, baik. Terima kasih Tuan atas maklumat yang diberikan dan moga-moga ramai yang sedar, ramai yang membantu, ramai yang tidak menjadi ejen untuk sebarkan tentang kesedaran bahawa kita betul perlu hati-hati dan apa jua maklumat sentiasa tapis dan rujuk pada mereka yang ada kepakaran dan tidak berdaya dengan scam. Terima kasih pada Tuan SAC Victor Sanjos yang merupakan Timbalan Pengarah bagi Siasatan Jenayah Cyber dan Multimedia Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman berkongsi maklumat di sebalik penipuan dalam kerja ini. Okey, baik. Terima kasih Tuan Victor. Terima kasih.